Dan podcast kami ini bernama Three of Boban. Bersama saya Encik Joni yang berasal daripada Unita Center Sarawak, main bola, main futsal. Okey, sila bagi tahu pasal anda. Hello, selamat pagi. Nama saya Joni. Saya dari Bintulu, berumur 21 tahun. Oh, masih muda lagi guys. Single ke bang? Single pula. Untuk podcast hari ini kita akan bincang pasal isu pencemaran udara. So sekarang ni kan dalam Malaysia ni makin teruk bah pencemaran udara. Disebabkan macam kita kan merokok juga. Ya, sorok kan. Penerbangan. Ribu Apa lagi tu? Dorang bakar-bakar hutan ni itu. Itu yang membuatkan Malaysia sekarang ni makin teruk pencemaran udara. Tambah lagi kalau musim kemarau, kalau musim panas. Betul. Gila lah. Tapi Ini untuk lagi puncak kan, puncak pencemaran udara kan, asap kilang. ya, asap kilang tu memang. Tapi kita perlu mengelakkan bah. Macam orang tua bah sekarang sakit-sakit semua. Itu yang kita perlu risaukan. Takut terjejas bah kesihatan di Malaysia sini. Okey, jadi untuk yang pertama. Dia cakap kan kat sini komen dia cakap Oke, komen apa komennya? Diorang ni komen, dia cakap salah satu orang sekitar yang relevan dan memberi kesan kepada masyarakat ataupun di Malaysia. Kan kita ni pasal pencemaran udara macam Ya. boleh pula tu dia. Kita berapa? Teruskan. You know? Okay. Mana ada boleh? Oke, teruskan. Pencemaran udara apa? Ini ada dari komen ni dia cakap dari Mr. Ambrose Lee, dia cakap uraikan dilema moral atau etika. So, dengan konflik dan nilai yang timbul, siapakah pihak yang terlibat? Maybe kalau yang pertama kan, Ya. maybe kerajaan lah. Ya. Kalau pasal pencemaran udara kan, kerajaan yang harus tuh. Apa tuh? Macam mana disebut dong? Untuk mengatasi lah, mengatasi masalah tersebut. Contoh lah. So, tapi kan kalau di sini kan untuk dia cakap uraikan dilema moral dan etika dalam isu tersebut. Apakah konflik nilai yang timbul? Tapi macam contoh mau begitu kan, pihak yang terlibat tu kan apa tadi? Kerajaan lah yang pertama. Jadi, okey, Cik Jenny, Ya, berdasarkan komen yang diberi oleh lecturer di sini, uraikan dilema moral atau etika dalam isu tersebut. Apakah konflik nilai yang timbul? Siapakah pihak yang akan terlibat? dilema. Di sini dia bagi tahu dilema syarikat industri sering terdepan pilih antara yang masih keuntungan dengan mengurangi kos kawalan pencemaran atau melabur dalam teknologi masalah yang lebih mahal. Konflik nilai yang timbul tu bagaimana? Untuk bagi saya kan Okey. nilai ekonomi base nilai yang kalau kita dan ada bagi dua contoh. Pertama, konflik antara pertumbuhan ekonomi, yaitu industri ataupun pekerjaan dan kelestarian alam sekitar. Pas itu nilai kebebasan individu dan kepentingan sering. Contohnya, syarikat bebas membuat keputusan perniagaan, tetapi tindakan mereka memberi kesan buruk pada komuniti. Ya, Pak. Oh. Jadi untuk yang pihak yang terlibat kira macam kerajaan lah yang Ya. terlibat tu kan. Betul. Jadi Tapi ada punca juga kan. ya. Untuk kalau kerajaan kan dia ada di sini. Syarikat industri dan penghilang. Macam hilang lah penghilang ni. Ya. Mereka tu pun boleh menjadi punca utama lah untuk dalam segi pencemaran udara ni. Punca utama untuk Tapi di Malaysia tu kan untuk kilang tu memang kerap di on kan apa tu dia punya asap tu kan. ya memang akan setiap masa asap tu akan itulah hidup. Okey.
A few moments later. Patutkah kerajaan benarkan kilang beroperasi tanpa kawalan pencemaran untuk bencana ekonomi? Tapi kalau pendapat saya kan, Ya. kalau kerajaan buat tentu susah juga. Orang bilang mau apa tuh, mau stop tiba-tiba lah. Sebab orang kan kerja juga cari duit lah. Ya, Itu, everyday lah. ya itu yang susah tuh untuk sebab Malaysia ni memang kalau bilang tuh, oh, itu yang Tapi susah tuh. walaupun benda tu contoh kan pencemaran kan, Ya, kita mencemarkan udara, tapi ada baik juga walaupun ada kilang kan. ya. Kalau tak ada kilang macam mana? Orang nak buang semua benda sisa-sisa. Ya. Contoh, Dia ada baik, ada juga buruk. yang ada baik ada buruk. Itu yang susah kilang. Oke, kemudian lagi sama saya dekat podcast. Di manakah Anda? Oke, bersama kami ada special guest kan daripada yang presenter, main bola juga, budak Sarawak lah. Oke, silakan kenal diri Anda. Yang kemirian awak. Nama saya Andrew Justin. Saya baru mau 23 tahun. Asal Dan saya dari- masih single. Single guys. Single pula. Single guys. Cakap Sarawak lo. Cuba cakap Sarawak. Sarawak. Oke, Joe. Di sini ada yang komen. Dia cakap kaitkan isu tersebut dengan matlamat pembangunan manfaat SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. Oke. Bagi 3 contoh. Yang pertama, Kenapa? dengan matlamat pembangunan manfaat SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim. SDG 13 adalah boleh disamakan dengan maksud maklumat pembangunan manfaat 13. SDG 13 ini adalah merupakan salah satu daripada tujuan maklumat pembangunan manfaat yang ditubuhkan oleh Perhimpunan Agung Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu, yaitu PBB. Macam yang Iri cakap tadi, dia suruh nyatakan 3 contoh macam api fosil, industri dengan pertanian. Contohnya macam pertanian, kita tahu kalau buat pembakaran secara terbuka itu yang akan menyebabkan pencemaran udara. Itu juga dengan industri, asap yang dari kilang tu tebal, itu akan menyebabkan pencemaran udara. SDG 13 ini juga adalah mereka mempunyai 5 sasaran yang menjelang tahun 2030, yaitu membukukan daya tahan, kapasiti penyelesaian kepada bencana berkaitan iklim, mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam dasar dan perencanaan. Itu. Tapi kan dekat Malaysia ni memang teruk juga lah tu. Jangan kita cerita tadi tu pasal kilang semua tu. Jadi saya ingin tahu pendapat kita apa. Dia orang sini cakap dia orang nak tahu apa pendapat kita pasal pencemaran udara. Dan bagaimanakah isu ini mempengaruhi tanggungjawab anda terhadap anak kita, dan apakah nilai atau prinsip yang anda pelajari? Tanggungjawab sebagai seorang individu, kita perlu macam bagi teguran lah kepada orang-orang luar, macam bukan sekadar orang luar. Kalau kita hidup di kampung macam tu, kita beritahu ini kita Kurangkan pemakaran kebakaran. kurangkan itu membuat kebakaran terbuka secara terbuka di tempat-tempat kita. Sebab kita perlu, kita ni sebagai manusia perlu juga menyayangi alam sekitar kita. Sebab kita ingin menjaga keindahan flora dan fauna kita. Jadi ini bagi kamu, apa pendapat kamu? Kalau bagi saya kan mengurangkanlah aktiviti macam pembakaran terbuka tu dengan yang pasal saya bilang tadi kan, kurangkan dengan setiap hari lah Ya. mengeluarkan asap tu. Itu je. Tapi lepas ni bolehlah kita buat satu event lah, campaign untuk Ya, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahawa bahaya. bagi mengurangkan lah, Ah, bukan terus stop, mengurangkan. untuk kilang tu susah juga kita nak stop tu. Ada baik ada baik juga. Dekat kilang tu yang membuat kebakaran tu. Oke, sampai sini sajalah podcast kami hari ini bersama saya Heri. Sama saya Joni, Nama saya Jo. sekian. Terima kasih.